saya, Nik Syahira, akan memberikan tausiah yang bertajuk Ganjaran Amalan Bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam saban tahun kerana bulan inilah bulan yang penuh keberkatan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Yang bermaksud, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang demikian ialah limpah kurnia Allah diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Di bulan Ramadan inilah kita sebagai umat Islam dapat melipat gandakan amalan selain mengharap rahmat dan keampunannya. Oleh itu, sambutlah Ramadan dengan penuh kegembiraan kerana pintu kebaikan dibuka seluas-luasnya dengan gandaan pahala yang ditawarkan kepada mereka yang melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan. Selain tertumpu pada puasa, ada banyak amalan sunnah Ramadan yang dapat menghidupkan lagi keimanan seorang hamba. Rebutlah beberapa amalan sunnah ini di bulan Ramadan dan semoga kita beroleh ganjaran yang tidak terhingga. Antara amalan ganjaran yang boleh kita lakukan, yang pertama ialah amalan bersedekah. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang insan yang amat pemurah. Malah baginda menjadi lebih pemurah pada waktu bulan Ramadan. Hal ini kerana dalam salah satu hadis ada menyebutkan tentang keutamaan memberi makan kepada orang yang berbuka, yang bermaksud barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Daripada hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi. Oleh hal yang demikian, kita sebagai sesama Islam wajarlah untuk memberi sedekah walaupun hanya sebiji kurma. Jadi seterusnya, solat tarawih juga merupakan salah satu amalan yang diberikan ganjaran lebih, di mana tarawih ini adalah solat sunat yang khusus dilakukan pada setiap malam di bulan Ramadan. Ia dilakukan pada bermula waktunya selepas selesai solat Isyak dan berakhir dengan masuk waktu subuh. Biasanya, umat Islam akan sekalikan dengan solat sunat ratibah Isyak dan solat witir. Jadi perkara ini berdasarkan sesebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berdiri ataupun beribadat pada malam Ramadan kerana iman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas, iaitu daripada hadis riwayat Muslim. Kemudian, mengejar Lailatul Qadar juga merupakan amalan yang patut dilakukan oleh semua umat Islam kerana pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Allah telah menjanjikan terdapat satu malam yang amat bermakna kerana Allah memberitahu kepada kita bahawa Allah yang menurunkan Al-Quran pada malam tersebut, iaitu Lailatul Qadar. Pada malam itu adalah malam yang penuh keberkatan seperti mana firman Allah, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan, daripada surah Ad-Dukhan ayat 3. Itulah malam Lailatul Qadar yang jatuh pada bulan Ramadan seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah, di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbezaan antara hak dan yang batil, daripada surah Al-Baqarah ayat 185. Oleh itu, kita disarankan mengamalkan solat di sepertiga malam, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah dan sebagainya kerana amalannya itu akan dilipat gandakan ganjarannya lebih daripada 1000 bulan. Kemudian, saling mengingatkan kepada kebaikan juga merupakan antara amalan yang dilipat gandakan, di mana puasa ni bukan sekadar menahan lapar tetapi juga mengawal nafsu daripada melakukan perkara keburukan. Dengan adanya media sosial pada hari ini,
kita cenderung untuk menyebarkan berita yang tidak diketahui kebenarannya. Jadi terdapat satu hadis yang diriwayatkan Bukhari yang memberi maksud barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya, maka Allah sudah tidak lagi memerlukan dia meninggalkan makanan dan minumannya, daripada hadis riwayat Bukhari. Oleh itu, kita cubalah jadikan bulan puasa ini sebagai titik tolak agar kita lebih berhati-hati dalam berkongsi, dan pilihlah berita yang baik dan bermanfaat untuk disebarkan kepada rakan-rakan kita. Kerana dengan hal itu, kita secara tidak langsung dapat saling mengingatkan antara satu sama lain untuk melakukan kebaikan. Jadi, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.